Sabah sudah tukar 16 ketua menteri. Sarawak pula berapa? 6, 7? Kenapa Sabah asik bergolak sedangkan jiran sebelah kita tenang dan maju? Adakah pemimpin Sabah terlalu rakus akan kuasa? Ataupun rakyat sendiri yang masih lagi leka dengan permainan politik murahan? Pada hari ini, Datuk Seri Masidi Manjun membuka mulut dan kata-katanya memang pedas tetapi benar. Baiklah kawan-kawan, mari kita bongkar satu persatu. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Datuk Seri Masidi Manjun, Timbalan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun Gagasan Rakyat, tampil memberi teguran yang cukup tajam dan jujur kepada rakyat Sabah. Dalam satu ucapan semasa merasmikan persidangan serentak pergerakan wanita, pemuda dan belia wanis Gagasan Rakyat Sempena Persidangan Agung Tahunan parti itu di SICC Kota Kinabalu, beliau menyatakan bahwa rakyat Sabah perlu belajar daripada rakyat Sarawak jika benar-benar mahu menikmati kestabilan politik jangka panjang. Masidi menyentuh soal perbandingan yang sering dibuat antara Sabah dan Sarawak. Katanya, kalau mahu jadi seperti Sarawak, bukan sekadar meniru struktur ataupun sistem, tetapi lebih penting meniru cara fikir dan sikap rakyatnya. Katanya kita mesti ada pemikiran dan juga sikap macam orang Sarawak, yaitu mengutamakan kestabilan politik dan kesinambungan usaha kerajaan. Beliau memetik contoh yang sangat signifikan, sehingga hari ini Sarawak baru sahaja mempunyai 6 premier ataupun ketua menteri sebelum gelaran ditukar, manakala Sabah sudah mencatatkan 16 orang ketua menteri. Perbezaan ini jelas mencerminkan betapa tidak stabilnya politik di Sabah. Bila kerajaan sering bertukar ganti, kita tidak ada masa untuk fokus kepada penyelesaian masalah asas di Sabah, termasuklah pembangunan yang berterusan. Masa kita habis untuk berpolitik, bukan bekerja, ujar beliau dengan nada yang sangat kesal. Masidi juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemikiran dan sikap seperti Sarawak, rakyat Sabah mesti terlebih dahulu menanamkan rasa cinta yang mendalam terhadap negeri mereka sendiri. Sebarang isu remeh yang mampu menggugat kestabilan politik haruslah diketepikan. Kita kena faham, ini adalah masa yang sangat penting. Pilihan raya negeri Sabah yang akan datang tidak boleh dijadikan pentas eksperimen ataupun permainan kuasa semata-mata, katanya lagi. Lebih tajam, beliau turut mengkritik budaya politik Sabah yang penuh dengan ego. Masalahnya, terlalu ramai yang mahu jadi pemenang, tetapi tidak ramai yang benar-benar mahu bekerja dan mengotorkan tangan mereka. Masidi Manjun turut mengakui bahwa untuk mencapai kestabilan seperti Sarawak, antara cabaran terbesar ialah untuk menyatukan parti-parti tempatan di Sabah yang kini begitu bercelaru. Politik Sabah sejak dahulu diketahui sebagai medan perebutan kuasa yang rencam dengan banyak parti-parti kecil dan pertukaran gabungan, sehinggalah sukar untuk mewujudkan sebuah lanskap politik yang konsisten. Menariknya, Masidi turut mendedahkan bahwa cadangan menghadkan jawatan Ketua Menteri Sabah kepada hanya 2 penggal telah dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet Negeri. Katanya ia selari dengan usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri di peringkat persekutuan. Cadangan ini dilihat sebagai langkah ke arah mengelakkan pemusatan kuasa terlalu lama pada individu tertentu dan memberi ruang kepada regenerasi kepimpinan. Namun begitu, pelaksanaan sebenar dan pindaan perlembagaan negeri masih belum dilaksanakan secara rasmi. Hal ini menimbulkan persoalan. Adakah ini hanya retorik politik untuk meraih sokongan atau benar-benar akan dilaksanakan? Apa sebenarnya yang menghalang kestabilan politik Sabah ini? Adakah rakyat yang terlalu taksub kepada parti luar ataupun pemimpin-pemimpin Sabah sendiri yang terlalu mementingkan kedudukan? Kenapa dalam masa kurang 60 tahun, Sabah sudah tukar ketua menteri sebanyak 16 kali, seolah-olah politik negeri ini seperti silih berganti tanpa arah?
Sarawak telah berjaya mengekalkan kestabilan melalui penguasaan parti-parti tempatan yang kukuh dan pemimpin yang bekerja secara konsisten. Lihat saja peranan GPS, gabungan Parti Sarawak yang telah menjadi kuasa dominan. Di Sabah pula sejak zaman USNO, berjaya PBS hinggalah warisan dan GRS hari ini. Politik negeri ini penuh dengan lompat parti, mengkhianati mandat rakyat dan percaturan dalaman yang sangat-sangatlah merugikan rakyat. Adakah rakyat Sabah masih mahu terus berada di dalam kitaran ini? Atau inikah masanya untuk memilih kestabilan dengan memberi mandat jangka panjang kepada gabungan tempatan yang terbukti bekerja? Adakah terbukti? Itu saya berikan Anda untuk menilai. Terbukti atau tidak? Coba kamu nyatakan dalam komen. Baiklah, dan seterusnya, bagaimana pula dengan cadangan untuk menghadkan 2 penggal bagi ketua menteri? Adakah cadangan ini akan benar-benar dapat dilaksanakan ataupun akan terkubur seperti banyak janji-janji politik yang lain? Jika dilaksanakan, ia boleh menjadi langkah reformasi besar untuk mematangkan sistem politik Sabah. Tetapi jika tidak, ia cumalah satu lagi modal retorik menjelang PRN Sabah nanti yang tidak lama lagi. Dan yang lebih penting, sahabat-sahabat saya semua, adakah pemimpin Sabah bersedia untuk mengotorkan tangan mereka seperti yang disebut oleh Mas Sidi Manjun? Atau adakah mereka hanya mahu populariti dan kuasa tanpa tanggung jawab? Inilah persoalan-persoalan yang perlu kita renungkan bersama kawan-kawan. Kalau betul Sabah mahu menjadi seperti Sarawak, bukan hanya pemimpin yang perlu berubah, tetapi kita sebagai rakyat juga harus matang dalam memilih. Janganlah asyik tukar kerajaan macam tukar baju. Akhirnya negara kita pergi mana? Tidak pergi mana-mana. Tidak akan ke mana-mana pun. Tiada hala tuju yang jelas. Kalau Anda rasa politik Sabah memang terlalu banyak drama dan rakyat selalu jadi mangsa, like video ini dan share juga video ini dan komen di bawah, adakah Anda setuju dengan Mas Sidi Manjun? Atau adakah beliau juga sekadar bermain naratif untuk PRN nanti? Baiklah sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Currents via MY untuk analisis politik Sabah yang paling panas, paling jujur, dan yang paling berani. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya, ulasan yang seterusnya. Terima kasih semua.